Seterusnya kita nak ke segmen klinik SPM. Ini penting juga tak kala kita selalu berbicara mengenai kesihatan. Awasi garam tersembunyi, hindari hipertensi. Saya nak bersama dengan Puan Siti Suhailah Sheikh Abdul Rahim sebagai Ketua Penolong Pengarah-Kanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Puan sudah bersama kami hari ini. Sama. Okey, kita cakap mengenai garam dan juga garam tersembunyi ni. Kalau kehidupan kita, asam garam kehidupan kita. Kalau pemakanan ni penting juga untuk kita tahu mengenai garam tersembunyi ni. Mungkin secara asasnya Puan. Okey, terima kasih Syaril ya. Kalau kita nak tahu garam ni sebenarnya dia kalau kita biasa sebut garam biasa kan. Tapi sebenarnya garam ni adalah satu serbuk yang biasanya kita memberi rasa ataupun perisa kepada masakan. Ya. Dan garam ni dia boleh hadir sama ada secara nyata. Okey. Seperti yang kita guna untuk masakan atau kita kenali sebagai table salt ataupun dia boleh hadir secara tersembunyi atau kita panggil sebagai hidden salt. Dan kebanyakannya yang hidden salt ni terdapat dalam makanan seperti sos, tomato dan sebagainya lah. Kicap dan sebagainya. Dia dalam benda-benda lain lah maksudnya. Dan garam ni secara saintifiknya ia juga dikenali sebagai natrium chlorida lah ataupun dalam bahasa Inggeris juga dikenali sebagai sodium ataupun sodium nitrite, sodium chloride. Minta maaf saya. Dan kebanyakan daripada masyarakat Malaysia ini tidak sedar lah sebenarnya pengambilan mereka tu sebenarnya biasanya tinggi garam. Dan kebanyakan daripada pengambilan garam sehari kita tu 75% daripada pengambilan kita tu adalah terdiri daripada makanan-makanan yang terproses ataupun yang tinggi garam lah. Dan makanan-makanan seperti roti, bijirin dan sebagainya juga mengandungi garam walaupun kita tidak dapat rasa walaupun secara kita rasa manis pun tapi sebenarnya sebab tu sukar untuk kita mengawal makanan-makanan yang tinggi dengan garam ni sebab kadang dia di apa campur macam disorokkan dengan rasa yang manis walaupun dia sebenarnya tinggi garam. Sebab kalau kita tengok label belakang jarang kita baca Puan ya. Itu pun salah satu amalan yang perlu kita inilah jadikan amalan lah. Baik. Untuk dibaca label. Okey, kebiasaannya Puan berapa banyak kuantiti garam yang ideal lah untuk badan kita supaya tak terlebih ni? Okey, mengikut saranan daripada WHO, World Health Organization atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia, saranan pengambilan garam ni adalah lebih kurang 1 sudu teh sahaja. 1 sudu teh saja. Sehari? Ya, sehari. 1 sudu teh lebih kurang dalam 5 gram. 5 gram garam. 1 sudu teh sehari. Tak banyak Dan 5 gram garam tu sebenarnya dia mengandungi 2000 miligram sodium. Itu yang kita risaukan. Jadi bila kita lihat 1 sudu teh itu memang sebenarnya kita memang dah akan ambil sebab itu kita nampak. Ini yang kita tak nampak, makanan-makanan yang telah dicampur dengan garam dan sebagainya lah. Itu yang membimbangkan kita lah. Jadi biasalah kalau yang garam nampak ni kita boleh lah nak bajet kan, tapi bila garam-garam yang kita tak nampak ni macam mana kita nak kawal kan? Sebab tu kita kena tahu apakah makanan-makanan yang biasa mengandungi garam yang tinggi lah. Contoh dia ada banyak makanan-makanan yang mengandungi garam tinggi seperti bahan-bahan yang terproses ataupun yang diawet lah. Contoh macam daging burger, sausage ataupun makanan-makanan yang digunakan sebagai perisa macam kicap, sos tomato, sos cili, sos tiram yang kita gunakan untuk memasak. Makanan-makanan itu mengandungi garam yang sangat tinggi. Walaupun kita kadang tak perasan kandungannya tapi ia sangat tinggilah. Dan juga selain daripada itu kita juga ada makanan-makanan seperti makanan yang kita guna untuk macam snack. Jajan kan sebagainya macam kerepek yang masin. Itu pun itu rasalah juga masin masa kita tahulah kan. Biskut yang masin kan juga mengandungi garam yang tinggilah. Okey, kalau kita sebut mengenai kesannya apa risiko kepada badan kita bila garam berlebihan ni? Okey, garam yang berlebihan ni memang akan menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun hipertensi lah ya. Kerana hipertensi ni kita gambarkan sebagai tekanan darah yang tinggi iaitu tekanan sistolik dan diastolik yang tinggi. Apa itu tekanan sistolik? Sistolik itu tekanan bila kita ambil bacaan tekanan darah. Bacaan yang pertama, dia ada 2 bacaan. So, bacaan pertama kita kenali sebagai sistolik. Kalau bacaannya 140 mm merkuri dan ke atas, dan bacaan yang kedua 90 mm merkuri dan ke atas, dan sekiranya bacaan ini secara berterusan dan berpanjangan memang tinggi, kemungkinan besar kita mengalami masalah hipertensi lah.
Wow. Tapi kalau kita kata simptom-simptom asas awal lah, sebab bila kita makan garam semua berlebihan kan, mungkin pening-pening kepala sikit, itu simptom-simptom asas yang kita boleh tahu lah supaya kita boleh cegah awal pun. Mungkin kita boleh dapat kesan awal melalui keadaan fizikal seperti macam pening, sakit kepala dan sebagainya. Mungkin juga. Dan saya rasa yang paling penting kita perlu amalkan adalah untuk memantau lah. Memantau tekanan darah secara kerap. Satu lagi, saya difahamkan statistik rakyat Malaysia yang mempunyai hipertensi katanya adalah tinggi juga angkanya. Mungkin kalau statistik terkini yang Puan boleh kongsikan supaya kita sedar sikit kita punya ni tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan yang telah dijalankan menunjukkan bahawa prevalent hipertensi telah meningkat dari setahun ke setahun lah. Dan kita dapati daripada tahun 2006 peratusannya 32.2%, meningkat kepada 32.7% pada tahun 2011 dan dia agak menurun sedikit lah pada tahun 2015 pada 30.3%, tapi masih tinggi peratusannya. Dan juga kajian yang dijalankan oleh IKU baru-baru ini mendapati kajian yang dijalankan di kalangan anggota kesihatan sendiri mendapati pengambilan garam sehari bagi anggota kesihatan juga tinggi. Anggota kesihatan? Ya, itu anggota kesihatan ya. Dan didapati pengambilan median sehari dalam lebih kurang 8.7 gram. Tadi kita punya saranan 5 gram saja. Dan kita dapati pengambilan di kalangan penjawat awam ni adalah lebih kurang 8.7 gram. Itu lebih kurang 1.7 kali lebih tinggi daripada saranan WHO lah tadi. Saranan WHO tadi 5 gram kan. So rakyat Malaysia telah mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Itu rakyat Malaysia. Itu penjawat awam. Itu penjawat awam. Apatah lagi orang yang tidak tahu sangat tentang kesihatan dan sebagainya kan. Baik. Dan kalau kita bercakap mengenai hipertensi untuk kita kawal tekanan darah selain daripada kawal garam saja, mungkin apa antara perkara-perkara yang kita boleh buat, Puan? Okey, seperti yang saya sebut tadilah. Perkara yang paling penting adalah dengan mengawal tekanan darah secara berkala. Sama ada kita lakukan sendiri di rumah, kita beli set tekanan darah itu di rumah, kita pantau tekanan darah kita setiap hari, ataupun kita pergi ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan lah untuk meriksa lah tekanan darah kita itu ya. Dan selain daripada itu, kita perlu hadkanlah pengambilan garam seperti yang saya sebutkan tadi dalam makanan-makanan yang kita tahu makanan-makanan tu tinggi garam, jadi kita hadkan pengambilan makanan-makanan tersebutlah ya. Dan yang ketiga, kita perlu kawal berat badan. Okey, berat badan tinggi pun boleh yang faktor juga. Obesiti juga boleh faktor. Bila kita obes, dia merupakan faktor untuk mendapat penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi dan juga kencing manis Dan pastikan BMI kita dalam keadaan yang normal lah ya. Selain daripada kawal berat badan, kita juga perlu aktif secara fizikal. Iaitu melakukan senaman ataupun aktiviti-aktiviti fizikal lain yang kita gemari lah. Kerana kita tak boleh paksa diri kan. Betul-betul. Jadi kita pilih aktiviti fizikal yang kita rasa sesuai dan kita gemari dan kita boleh lakukan bersama-sama lah ya. Dan yang paling akhir untuk mengawal tekanan darah ni, saya rasa yang paling penting adalah tekanan stres lah. Itu pun punca besar juga sebenarnya. Ya, itu pun antara salah satu faktor yang menyebabkan tekanan darah meningkat dengan begitu tinggi lah. Jadi kita perlu pandai untuk mengawal stres ya. Terutama semasa bekerja dan sebagainya. Sebab sekarang ni dia tak tentu umur. Biasanya kita ingat hipertensi ataupun yang mempunyai tekanan ni orang dewasa. Kadang-kadang remaja pun dah ramai. Memang dah ada kes kanak-kanak murid sekolah pun telah mengalami tekanan darah tinggi. Di peringkat itu ibu bapa kena. Ya, betul. Ibu bapa perlu pantau dari segi pengambilan makanan mereka, pastikan mereka bersenam, pastikan mereka melakukan aktiviti fizikal. Dan paling penting adalah pemakanan mereka lah. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan. Kita harapkan apa yang Puan kongsikan ini mungkin memberikan satu informasi berguna kepada kita semua ibu bapa, tak kala yalah daripada kita nak memberi yang terbaik untuk anak-anak kita dan juga untuk diri kita. Kita tak naklah nanti bila dah berlaku hipertensi ni, tekanan darah tinggi ni bahaya sangat-sangat, dan bila dah berada pada tahap kritikal susah. Jadi di peringkat awal kita kawal dulu, itu yang terbaik, mencegah lebih elok daripada mengubati. Terima kasih Puan sudi bersama kita hari ini. Insya-Allah